السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan pada pagi ini untuk kita luangkan masa kita untuk kita sambung pengajian kita yang berkaitan dengan ilmu hadis, insya-Allah, berpandukan kitab Mishkatul Masabih karangan Imam Baghawi dan Imam Khatib Tabrizi rahimahumullah ta'ala. Dan kita mulakan dulu dengan bacaan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi, ya nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih lagi dalam hadis Kitabul Iman, bab qada dan qadar. Kitabul Iman, babul iman bil qadar. Hadis yang ke-109. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: sittatun la'antuhum la'anahumullahu wa kullu nabiyyin mujab. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, ada 6 golongan yang aku melaknat mereka dan Allah Subhanahu Wa Taala melaknat mereka dan kesemua nabi-nabi yang mujab, antara maknanya yang diterima doanya. Apa makna laknat? Laknat di sini apabila kita melaknat seseorang, maksudnya mendoakan seseorang itu supaya terjauh daripada rahmat Allah. Jadi bila kita melaknat seseorang, maksudnya kita mendoakan dia supaya dia dijauhkan daripada rahmat Allah. Dan rahmat Allah ni merangkumi segala-galanya lah. Ya, di bawah rahmat Allah itulah segala hidayah, taufik, maghfirah, barakah, apa lagi, afiah, segala macam lah. Kebaikan, keberkatan, keampunan, petunjuk, itu semuanya di bawah rahmat. Di bawah rahmat. So bila kita doa, kita laknat orang tu, maksudnya kita doa terjauh dari rahmat, maka dia terjauhlah daripada segala hidayah, taufik, petunjuk, ataupun kemampuan untuk melaksanakan ketaatan, barakah, keberkatan, kesihatan, apa lagi, ketenangan, keampunan, semua sekali. Di sini Nabi sendiri melaknat, Allah pun melaknat. Bila Allah melaknat, maksudnya Allah akan jauhkan dia daripada rahmat. Dan semua nabi-nabi berdoa. Itu yang pertama, golongan yang pertama, az-zaidu fi kitabillah, orang yang menambah-nambah dalam kitab Allah. Sama ada kitab Taurat ke, Injil ke, Al-Quran ke, seperti orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang mengubah-ubah kitab-kitab Allah, itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kalau Al-Quran, setakat ni ada jugalah percubaan-percubaan untuk mengubah Al-Quran, tetapi payah sikit. Pasal apa? Al-Quran dia bersifat mutawatir. Al-Quran dia bersifat mutawatir, jadi susah untuk diterima percubaan tersebut. Percubaan untuk menambah, mengurang, mengubah tu ada, tapi tak berjaya. Pasal apa? Al-Quran tu dia mutawatir. Maksudnya dia diriwayatkan secara besar-besaran, secara terlalu ramai yang meriwayatkan sehingga mustahil untuk orang tu menganggap dia sesuatu yang boleh diubah-ubah. Kemudian dalam bab
qiraat, dalam bab qiraat pun ada yang diterima dalam Islam hanya qiraatus sab'ah saja. Qiraatus sab'ah iaitu cara bacaan yang 7 itu sahajalah. Selain daripada qiraatus sab'ah tu, qiraat yang 7 itu, yang lain semua ditolak. Ada qiraat 10, 12 dan sebagainya. Qiraat tersebut tertolak. Ijma' ulama hanya menerima 7 qiraat sahaja yang dianggap sebagai Al-Quran, sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wal mukadzibu biqadarillah. Ini dia punya mahal istinbat, mahal apa ni, istidlal dia di sini. Iaitu yang mendustakan takdir Allah Taala itu kelompok yang dikenali sebagai qadariyah lah, qadariyah awal atau qadariyah sani. Qadariyah awal ni langsung menafikan ilmu Allah tentang juz'iyat, perkara-perkara yang juz'i. Kemudian qadariyah sani ini yang menyerap masuk dalam Mu'tazilah, iaitu mereka mengisbatkan ilmu Allah tentang perkara juz'iyat, perkara-perkara yang kecil-kecil lah, furuk-furuk, cabang-cabang. Tapi mereka mengatakan bahawa yang menciptakan perbuatan manusia yang berbangsa ikhtiari itu adalah manusia sendiri dengan kudrah yang Allah berikan. Itu menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, wal mutasallitu bil jabarut liyu'izza bidzalika man adallahu Allah wa yuzilla man a'azzahu Allah. Kelompok yang ketiga, al-mutasallit bil jabarut, yang bercampur dengan kekuasaan ataupun pihak yang mempunyai kuasa. Supaya apa? Liyu'izza bidzalika, supaya dia boleh memuliakan dengan kekuasaan tersebut man azallahu Allah, orang yang Allah Ta'ala hina. Allah menghinakan orang-orang tersebut, dia muliakan. Allah hina orang yang zalim, Allah hina orang yang mengambil riba, Allah hina orang kafir, Allah hina ahli-ahli bid'ah, dia muliakan. Ini mendapat laknat Allah. Wa yuzilla man a'azahu Allah, bahkan dia menghina orang-orang yang Allah muliakan. Allah muliakan para nabi, para ulama misalnya, Allah muliakan, dihina pula. Wal mustahillu, yang keempat, wal mustahillu li haramillahi, orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wal mustahillu min itrati ma haramallah, dan yang terakhir, yang kelima, yang menghalalkan daripada keturunanku apa yang Allah haramkan. Dan yang keenam, yang terakhir, watariku li sunnati, yang meninggalkan sunnahku. So yang keempat tadi, yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah lah. Ini boleh sampai tahap kafir sebenarnya. Boleh sampai tahap kafir kalau dia dengan sengaja, bahkan benda yang diharamkan tu benda yang sepakat ijma' dan sabit dengan nas yang sarih Quran hadis. Maksudnya dari segi subut dan dalalah dia qat'i, dan bahkan ijma' ulama kata haram, dia halalkan, itu boleh jadi kufur. Kalau kufur, confirm lah kena laknat. Tapi kalau benda haram tu bukan benda yang sepakat, benda yang masih diperselisihkan, benda yang tidak jelas, nas Al-Quran dan hadis tidak menyatakan secara sarih, ada kesamaran di situ. Bahkan ulama apabila berijtihad ada khilaf di situ, maka perkara haram tu kalau dia menganggap halal, maka tidaklah dikatakan kafir lah. Tidak dikatakan kafir. Kemudian wa mustahilu min itrati ma haramallah, orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan terhadap keturunanku. Antaranya keturunan Nabi tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat, maka dia menghalalkannya, maka itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, at-tariku li sunnati, yang meninggalkan sunnahku. So ada dua maksud di sini. Sunnah, bila perkataan sunnah ni, sebelum ni pun saya pernah bahas panjang masa awal-awal dulu apa itu sunnah. Di sini kerana ada hadis di sini, perkataan sunnah ni
bila datang dalam bentuk macam ni, Allah Ta'ala melaknat orang yang meninggalkan sunnah Nabi. Sunnah yang mana satu? Hari ni kita tengok ramai yang tidak mengamalkan perkara-perkara sunat. Jadi ada yang dimasukkan sunnah di sini adalah perkara-perkara yang disunatkan dalam hukum fiqh. Maka kita kata boleh jadi, boleh jadilah, tapi tak semestinya lah. Yang dimaksudkan sebab sunnah di sini ada banyak. Sunnah di sini ada banyak. Sunnah menurut pengertian muhaddisin lain. Sunnah menurut pengertian ulama usul lain. Sunnah menurut pengertian ulama fiqah lain. Sunnah menurut pengertian ulama tasawuf, dakwah, al-wa'iz, wu'az lain. Jadi kalau sunnah menurut muhaddisin ni segala percakapan Nabi, perbuatan Nabi, penetapan Nabi, ahwal Nabi, iaitu sunnah. Maka di sini kalau dia tarikus sunnah, meninggalkan sunnah, apa maksud meninggalkan sunnah? Jadi kalaulah maksud kalaulah yang dimaksudkan di sini meninggalkan sunnah, meninggal berhujjah dengan sunnah, itu bahaya. Maksud meninggalkan sunnah, meninggal berhujjah dengan sunnah Nabi. Hanya Quran saja. Ada golongan yang dia anti hadis kan. Adakah maksud tarikul sunnati itu meninggalkan sunnahku? Kalau menurut ilmu hadis, sunnah Nabi, semua aqwal Nabi, semua af'al Nabi, semua iqrar Nabi dengan juga ahwal Nabi itu sunnah. Maka bahaya. Bahaya. Kalau itulah maksud tarikul sunnati. Sunnah dengan makna muhaddisin bahaya. Sebab meninggalkan hadis. Yang kedua, sunnah dengan makna usul. Sunnah dengan makna ulama usul iaitu apa yang sabit daripada aqwal Nabi, af'al Nabi, ahwal Nabi, iqrar Nabi itu yang sabit untuk dijadikan sebagai hujjah untuk syariat. Maksudnya untuk umat. Yang mana yang khusus untuk Nabi. Sebab kalau contohnya kisah Mi'raj, kisah-kisah perang, kemudian kekhususan Nabi kahwin lebih berempat, Nabi puasa wisal, itu sunnah itu tak dianggap sebagai sunnah menurut usul, kerana itu untuk Nabi saja. Sunnah menurut mak usul ni sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, diambil untuk dijadikan dalil sebagai taklif bagi umat. Itu sunnah menurut ulama usul. Maksudnya tak adalah kita dalam syariat kita hukumnya sunat pergi Mi'raj. Tak ada siapa pun boleh pergi Mi'raj kan. Jadi dia daripada segala apa yang dianggap sunnah oleh muhaddisin itu dipilih mana yang sesuai dijadikan dalil untuk syariat umat Islam saja, itu dinamakan sunnah. Maka termasuk jugalah perkara yang wajib, sunat, harus, makruh, haram, itu semua sekali masuk. Sunnah di sini masuk semua sekali. Itu menurut ulama usul. Kalau ulama fiqh, kalau sunat menurut ulama fiqh, dia salah satu daripada hukum taklifi. Hukum taklifi dia ada wajib, sunat, harus, makruh, haram. So sunat ni satu tuntutan oleh Allah Ta'ala kepada umat Islam untuk melakukannya, tapi tuntutan yang tidak mesti. Talban ghairu jazim, tuntutan yang tidak mesti, dan natijahnya kalau diamalkan maka yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Diberi pahala kalau melaksanakannya dan tidak akan diseksa jika meninggalkannya. Tetapi ada setengah ulama kata sunat-sunat dalam fiqh ni dia ada jenis sunat yang dipanggil sunat muakkad. Sunat muakkad, sunat yang sangat ditekan. Sangat ditekankan, dan siapa yang meninggalkannya kerana sengaja, maksudnya dia mampu tapi dia meninggalkannya, maka dia dicela. Boleh kata dia dilaknat pun boleh, tapi dengan laknat masuk celaan, tak sampai tahap celaan tahap kafir lah. Ada juga di sini maksudnya mana dia meninggalkan perbuatan yang sunnah. Tapi kalau menurut hadis kan, menurut hadis-hadis contohnya ada ketika awal-awal Islam dulu,
Ada orang datang daripada kampung-kampung, datang jumpa Nabi, tanya tentang Islam. Nabi bagi tahu sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji. Dan dia bersumpah, dia kata, demi Allah aku tidak akan menambah dan mengurangi daripada apa yang telah disampaikan. Cuma dia akan buat yang tu je. Maksudnya tak akan tambah benda-benda sunat. Sama dia tanya, ada tak tambahan lebih? Nabi kita tak ada kecuali sunat. Illa an tatawwa'a, iaitu melainkan kamu kerjakan dalam dengan hukum yang sunat lah. Maksudnya sembahyang sunat, puasa sunat, zakat sunat dan sebagainya. So dia kata sumpah dia tak akan menambah, dia tak akan mengurang. Maksudnya nak buat yang wajib lah. Nabi kata sadaqah in aflaha in sadaqah. Aflaha in sadaqah. Berjayalah dia kalau dia benar. So tak cela pun Nabi tak kata oh ni tak buat sunat ni cela ni, tak ada. So boleh jadi tak termasuk lah. Cuma ulama' yang katakan meninggalkan sunat muakkad tercela tu kerana sunat-sunat yang sebahagian mazhab menganggapnya wajib. Contohnya ada solat lah. Solat witir dalam mazhab Hanafi wajib. Sebab mazhab Hanafi dia membezakan antara fardu dengan wajib. Mazhab Hanafi ni dia bezakan antara fardu dengan wajib. Fardu, sembahyang 5 waktu tu fardu. Sembahyang qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isyak, solat witir, itu wajib. Bezanya apa? Bezanya kalau mengingkari fardu, kafir. Kalau mengingkari wajib, tak kafir lah. Tapi dia fasik je. Jadi disebabkan tu, bagi mereka menghukumi macam witir kita kan sunat muakkad, qabliyah subuh sunat muakkad. Jadi oleh kerana mazhab Hanafi mengatakan siapa meninggalkannya dosa, maka kita yang mengatakan sunat muakkad ni meninggalkannya dicela lah. Tak berdosa tapi dicela. Boleh jadi juga. Dan masuk-masuk sunnah ulama dakwah banyak lagi lah penjelasan dia. So banyak makna di sini. At-tariku li sunnati, apa maksud dia? Kalau kita maksudkan meninggalkan berhujjah dengan sunnah Nabi yang menurut muhaddisin tu, menurut usuliyin, itu memang boleh jadi kafir lah. Tapi kalau just meninggalkan sunnah-sunnah yang muakkad yang dihukumi wajib oleh sebahagian mazhab, itu mungkin dicela. Wallahu a'lam. Hadis rawahul Baihaqi fil Madkhal wal Razin fi kitabih. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Al-Madkhal dan juga Imam Razin dalam kitabnya, tak diketahui nama kitab Imam Razin. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-110. Wa an Matar ibn Ukamisin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadallahu li'abdin an yamuta bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajatan. Rawahu Ahmad wa Tirmizi rahimahumullah. Hadis daripada Matar bin Ukamis radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sekiranya Allah Taala telah mentakdirkan atau menetapkan, memutuskan bagi seorang hamba itu untuk dia mati di satu tempat di bumi ini, maka Allah Ta'ala akan jadikan baginya ada hajat kepada tempat tersebut. Ini ada kisah tu lah. Ada satu kisah Israiliyat kot, tak pasti saya tak ingat sumber dia. Dia kisah tentang ada seorang umat Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi satu hari malaikat maut dia ada senarai-senarai nama yang akan wafat pada setiap hari itu akan ada di sebuah pokok katanya lah. Dikatakan ada nama tu tertulis di sebuah pohon di atas sana di langit, dan kalau sampai ajal seseorang tu daun tu akan gugur. Tertulis nama tu pada daun dan daun gugur. Jadi malaikat maut akan tengok, okey dah sampai ajal orang ni. Dan bila dah hampir ajal orang tu, dia turun ke bumi. Dia akan tengok. Lepas tu dia tengok orang tu, ada pula dekat istana Nabi Sulaiman. Jadi dia menjelma jadi seorang manusia. Malaikat ni dia boleh menjelma jadi manusia lah. So malaikat maut dia menjelma jadi manusia, dia tengok je orang tu. Macam mana ni? Dalam takdir kata dia akan mati di satu negeri yang jauh daripada sini. Tapi dia sekarang ni ada kat sini, tak sekejap lagi dia nak mati ni. Macam mana ni? Allah Ta'ala tulis dia ni akan mati di satu tempat, tapi macam mana dia boleh ada sini? Dan mustahil dia akan pergi ke tempat tu dalam tempoh yang terdekat. Dia ambil masa berbulan-bulan. Jadi mereka dia tengok je orang tu, betul ke orang ni macam mana ni boleh takkan Allah Ta'ala tak mungkin salah kan? Tak mungkin Allah Ta'ala menetapkan buat kesilapan. Lepas tu apabila malaikat tu maut tu tengok jadi kan dalam bentuk orang lah, dia menyerupai orang.
Maka orang yang ditengok tu dia pun panik, dia dah rasa cemas, dia rasa tak sedap dah. Dia dah rasa lain macam. Dia kata, dia jumpa Nabi Sulaiman, dia kata, wahai Nabi Sulaiman, tolonglah aku tak selesa lah. Aku tengok ada orang dalam majlis, saya tengok aku je lain macam je. Tolong hantar aku ke tempat jauh sikit dari sini. Lalu Nabi Sulaiman arahkan angin supaya bawa orang tu ke satu tempat yang jauh. Angin itu pun bawa lah orang tu ke tempat dia nak mati tu. Sebab perjalanan sebulan boleh dijadikan sehari oleh angin yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Ada dalam Quran beritahu lah kan. Perjalanan yang sehari, yang sebulan boleh jadi sehari je. Jadi angin itu pun tiup lah bawa orang tu pergi ke tempat dia nak mati tu. Kebetulan sampai. Oh, memang masa tu mana malaikat tadi tengok, memang betul lah. Memang takdir Allah tu memang tepat. Kata takkan menyalahi, mustahil menyalahi takdir. Allah Ta'ala menyalahi ilmunya mustahil. Jadi dia sampai tempat tu, maka malaikat pun cabut nyawa dia. Tapi tak adalah kalau kita kan, kita rasa, alamak aku rasa macam nak mati je kat tempat tu, tak nak pergi lah. Pergi tak pergi, mati juga masalahnya. Maksudnya kita tak tahu pun, kita rasa-rasa je. Aku rasa macam matilah kalau aku pergi tempat tu, macam ajal aku kat sana, tak payah pergi lah, lari pada ajal, tak. Kalau dia mati di rumah dia, maknanya sebenarnya ajal dia, takdir dia mati di rumah. Bukan bermakna kalau macam tu kita jangan pergi ke tempat-tempat, kat rumah pun mati juga. Dan orang takkan dalam Al-Quran kan, ma tadri nafsun maza taksibu wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dalam Quran pun begitu. Tak ada seseorang pun yang mengetahui di mana dia akan, apa yang dia akan lakukan esok hari, dan juga di manakah dia akan mati. Di bumi mana dia akan mati, tak ada siapa pun tahu. Hadis yang seterusnya yang ke-111, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qala qultu ya Rasulullah zarariyul mu'minin faqala min abaihim faqultu ya Rasulullah bila amalin qala Allahu a'lam bima kanu amilin qultu ya Rasulullah fazarariyul musyrikin qala min abaihim qultu bila amalin qultu Allahu a'lam bima kanu amilin rawahu Abu Daud alaihi rahimahullah. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia telah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aisyah tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, zarariyul mu'minin, maksudnya zuriat orang beriman, anak-anak orang beriman. Tanya macam tu je. Maksudnya apakah nasib anak-anak orang beriman yang mati sebelum balik di akhirat nanti. Itu maksud soalan dia. Memang ringkas pendek, tapi pemahaman tu, benda tu difahami lah, soalan tu difahami oleh Nabi. Maksudnya apakah hukum bagi anak-anak orang beriman yang mati semasa kecil, adakah di akhirat mereka akan masuk syurga atau neraka atau macam mana? Qala, maka Nabi SAW bersabda, Nabi SAW jawablah, min abaikum. Jadi maksudnya hukum mereka akan mengikut hukum ibu bapa mereka. Tapi di sini ulama kata min di sini adakah min bayaniyah ataupun min tab'idiyah. Kalau min bayaniyah, maka di sini menunjukkan bahawa semua sekali akan. Tapi ada yang mengatakan bahawa di sini maksudnya min tab'idiyah, maksudnya sebahagian mereka akan mengikuti ibu bapa mereka. Jadi ringkas jawapan Nabi kata, ditanya zarariyul mu'minin min abaihim. Soalannya pun umum, jawapannya pun umum. Tapi ulama menafsirkan, mensyarahkan, ada yang mengatakan bahawa pertanyaan itu mengenai nasib anak-anak orang beriman yang meninggal pada waktu kecil. Di akhirat nanti adakah mereka akan masuk syurga ataupun masuk neraka atau macam mana? So Nabi pun jawab min abaihim, daripada ibu bapa mereka. Apa maksud tu? Dia ulama kata maksudnya sebahagian mereka akan ikut
nasib ibu bapa mereka. Kalau ibu bapa mereka masuk syurga, syurga lah. Kalau ibu bapa mereka neraka lah. Orang beriman masuk neraka ke? Ada juga orang beriman masuk neraka kerana maksiat. Maka di sini memang hadis dia agak umum. Jadi ada macam-macam pendapat sebenarnya. Cuma di sini itulah bila qarinah-qarinah yang menunjukkan bahawa di sini persoalan tu berkaitan dengan kematian dan syurga atau neraka. Sebab lepas tu dia kata, Siti Aisyah tanya kan, ya Rasulullah, bila amalin? Tanpa beramal. Maksudnya kita nampak dari situ dia punya tanda-tanda ataupun isyarah soalan dia itu menunjukkan bahawa apakah anak-anak orang beriman yang mati pada waktu kecil itu mereka akan masuk syurga. Jadi Nabi kata ya ikut ibu bapa mereka masuk syurga. Maka di sini Siti Aisyah kata tanpa amal. Tanpa amal tu kan menunjukkan qarinah, menunjukkan soalan tu terhadap memang tak ada notification sebenarnya. Saya punya kuliah ni tak ada tak dinotikan. Sebab buat masa ni pengurus Tirmizi Center ni agak sibuk. Jadi mungkin dia tak sempat lah nak noti. Cuma masing-masing noti masing-masing lah. Noti masing-masing. Maksudnya biasanya jadual saya Sabtu yang pertama dengan Sabtu yang kedua. Dalam sebulan tu biasanya ada 4 Sabtu, kadang-kadang ada 5 Sabtu. Jadi 4 ke 5 saya punya jadual Sabtu pertama, Sabtu ketiga. Lebih kurang pukul 9, paling awal pukul 9 lah atau 9.30 macam tu. Kadang-kadang terlambat 10 saya start. Saya pun tengok juga ke lapangan. Kalau hari ni hari ni kuliah saya dekat je. Kuliah tak juga dekat. Kuliah dekat Damansara, kuliah subuh tadi, so balik pun awal. Sebelum, kalau minggu pertama tu kuliah subuhnya dekat Shah Alam. Lepas tu biasanya lepas Shah Alam tu dia orang akan ajak pergi minum, sarapan dan semua tu yang sampai lambat. Saya duduk langat sini. Hari ni kuliah subuh tadi di Masjid Mujahidin Damansara, kat Damansara Utama. Jadi habis cepat. Tu dia orang pun masih agak ketat SOP dia. Lepas dia tak ada makan-makan, dia bagi bungkus balik. Jadi tu saya start awal sikit, dalam 9.20 tadi saya dah start lah. Kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang seminggu pertama saja, kadang-kadang minggu ketiga ikut ke lapangan lah. Sebab di sini, sebab tu dia tak ada noti, dia ikut ke lapangan je. Jadi kalau saya ada ke lapangan, silakan. Kata ni lah tuan Ustaz Said sekarang dah jadi timbalan mufti kan. Ustaz Said Syarizan jadi timbalan mufti. Jadi setakat ni saya berurusan dengan dia lah. Yang lain-lain tu saya tak apa kenal sangat. Yang admin yang lain tu saya tak apa nak kenal. Yang saya kenal Ustaz Said seorang je. Jadi saya berurusan dengan dia je lah. Jadi dia kata terpulang lah dekat saya, kalau saya free jadualnya Sabtu nanti, minggu 1 dan minggu ketiga hari Sabtu. Kalau boleh buat 2 dua, kalau tak boleh 1 pun. Kalau tak boleh langsung pun. Saya pun tak ada nak bagi noti, tak berani nak bagi noti. Nanti kan bagi noti takut orang tertunggu-tunggu. Jadi yang dah biasa tu tahulah, tak ramai pun, dengan 4-5 orang je. Bila dah selesai, saya tengok nanti baru ramai. Mungkin yang lain tu tengok rakaman kot. Ataupun sekarang ni saya tak pasti macam mana nak tahu. Kalau saya tengok mata 4 biji je, kalau ditulis depan ni 4 biji mata je. Dia ada tuliskanlah simbol mata 4, 3, 4, 3, 2, 1, 0. Boleh Ini Kak Aisyah ni nampaknya istiqamah juga ikut pengajian. Masya Allah, terima kasih. Okey, kita kembali kepada hadis. Jadi Siti Aisyah tanya tanpa amal. Sebab apa? Syurga kan dia diukur dengan amalan. Jadi Nabi SAW jawab, qala Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah yang lebih mengetahui terhadap apa yang mereka amalkan. So jawapan Nabi banyak secara umum. Jawapan-jawapan Nabi ni
Banyak secara umum. Bahkan bila kata Allahu a'lamu bima kanu amin, itu lagilah, itu bukan jawapan. Itu mengatakan bahawa Allah lebih mengetahui apa yang dia amalkan. Nanti kita jelaskan. Qultu fazari musyrikin. Kena Aisyah tanya lagi, habis tu anak-anak orang kafir pula macam mana? Anak-anak orang musyrikin macam mana? Syurga ke neraka? Qala min abaihim. Jawapan sama, min abaihim. Maknanya sebahagiannya, sebab tu ulama tafsirkan sebahagiannya akan ikut mak ayah mereka. Sebab apa? Sebab tu Nabi tak kata Nabi tak sorehkan di sini. Jadi Nabi kata min abaihim. Jadi min ni ada banyak makna, antaranya makna bayaniyah. Bila makna bayaniyah, dia maksudnya dia menerangkan sebab, penjelasan lah. Min bayan itu penjelasan terhadap perkara tersebut. Cuma di sini kalau kita nak, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau nak diambil makna min bayaniyah, kita kena tengok perkara itu mestilah dia ada hasar, maksudnya benda tu terbatas. Bila benda tu terbatas, maka min yang biasa digunakan min bayaniyah, menjelaskan perkara tersebut. Di sini perkara ni adakah terbatas, maksudnya memang semua orang, anak-anak orang musyrikin akan masuk neraka, atau semua orang anak orang akan masuk syurga? Di situ ada khilaf di kalangan ulama. Mana benda tu ada dalil lain lagi yang mengatakan bahawa tak semua. Jadi di sini min dianggap sebagai min bayani. Min tab'idiyah, sebahagian. Min tab'idiyah maksudnya sebahagian. Pasal apa? Ada dalil yang menunjukkan bahawa tak semua. Sebab apa? Dalil yang paling kuat yang sebelum ni yang kita bahas, iaitu Al-Quran lah. Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan mengazab sesuatu kaum melainkan kami utuskan rasul. Dan ulama membuat kesimpulan bahawa ayat ini Quran kan, Quran hujah dia lebih kuat lah daripada hadis. Hadis ini pun belum tentu sahih lagi, mungkin hadis ahad. Jadi Al-Quran jelas lah. Al-Quran dia punya subut dia qat'i, jelas. Dalalah dia tu pun jelas kalau kita tengok kan. Kami tidak akan mengazab selagi sehinggalah kami mengutuskan rasul. Maksudnya sampai dah. Apa maksud mengutuskan rasul? Maksudnya sampai dakwah rasul itu kepada dia, kepada setiap orang tu, sampai dakwah kepadanya. Dan kita tahu kalau sampai dakwah, mestilah orang tu kena baligh, berakal. Takkanlah budak kecil kan boleh memahami dakwah Nabi. Dan tentulah kita kata orang yang berakal, yang sudah baligh, sudah matang, sudah mature, sudah mumayyiz, yang boleh membezakan, sampai dakwah rasul itu, syariat rasul yang dibawa rasul kepada dia, kalau dia tolak, barulah kita kata dia diazab. Tapi kalau tak sampai dakwah, macam budak kecil belum balik, maksud sampai ni bukanlah sampai ke telinga dia. Budak kecil kita cakap dengan dia, sampai kat telinga dia, tapi dia faham ke? Dia tak faham kan? Maksudnya sampai dakwah kepada dia, dia faham, dia memahami dakwah tersebut, lalu dia menerima atau menolak. Kalau dia menolak, memang dia akan diazab lah. Kalau dia menerima, dia selamat lah. So disebabkan ada dalil yang macam tu, sebab tu ulama mentafsirkan, mensyarahkan makna min di sini min tab'idiyah, sebahagian. Maksudnya sebahagian daripada anak-anak orang kafir akan masuk neraka, mengikut mak ayah mereka. Dan yang dimasukkan Zarari ni umur dia berapa? Itu pun ada khilaf juga. Anak macam kita kan, walaupun kita sudah berumur 30 tahun, 40 tahun ke, kita masih anak kepada mak ayah kita. Kita masih lagi zuriat kepada anak mak ayah kita. Tetap juga kita anak mak ayah kita kan, walaupun kita dah besar. Jadi ulama Zarari tu, apa maksud Zarari? Jadi ada yang kata Zarari itu anak-anak kecil, ada yang kata Zarari itu zuriat. Macam-macam makna. Macam-macam makna. So sebab tu untuk memahami hadis ni bukan mudah lah. So kita tak boleh kita orang awam ni ilmu tak cukup, kita memandai-mandai memahami hadis. Dan sebelum nak memahami hadis tu kena kumpulkan semua dalil-dalil dulu dalam bab yang berkaitan. Contoh dalam bab ni maksudnya persoalan dia ialah apakah nasib anak-anak orang beriman, maksudnya yang mati sebelum baligh, dan juga bahkan anak orang kafir lah. Kalau anak orang beriman tu lah sebenarnya ulama sepakat mereka akan masuk syurga.
Cuma isunya lebih kepada anak-anak orang kafir yang mati sebelum balik. Adakah mereka akan masuk neraka atau masuk syurga? Dalil macam-macam ada. Ada dalil kata masuk di sini, dalil kata ikut mak ayah. Apa maksud ikut mak ayah? Secara sekali fikir, maknanya mak ayah dia neraka, masuk neraka. Jadi tapi tak boleh macam tu. Kita kena tengok dalil lain lagi, Quran lagi ataupun dalil-dalil yang lain lagi. Dan sebelum ni saya pernah beritahu dalam bab ni, anak orang kafir meninggal syurga ke neraka ada 17 ke 21 pendapat. Banyak. Masing-masing ada dalil masing-masing. Dan yang rajihnya menurut sebagian ulama kata syurga. Dan sebagian kata tawakuf. Tawakuf tu maksudnya kita tak perlu bahas lah. Kita keep in view dulu. Kita biarkan. Mana kita tak kata, kita tak bagi jawapan lah. Bukan kita ulama lah, ulama tak bagi jawapan. Sebab ada hadis mengatakan, Nabi bisikan dia katakan Allah lebih mengetahui. Allah lebih mengetahui, maknanya kita tak tahu. Kita pengetahuan kita pun tak, kurang tepat lah, kurang jelas, mungkin tidak sarah. Jadi banyak pendapat, banyak khilaf sebenarnya dalam masalah ni. Ini di antara hadis yang menyatakan tentang masalah ni. Dan Nabi jawab pun tak jelas. Nabi jawab pun tak apa je. Nabi kata min abaihim. Apa maksud min abaihim tu? Ulama kata min bermakna tabi'idiyah, min dengan makna sekian, min dengan makna sekian, min dengan macam lah. Qultu aku mengatakan bila amalin tanpa amalan, maksudnya walaupun dia kecil tanpa amalan, maknanya dia masih kecil kan, dia belum buat apa-apa lagi perkara, sebab dia tak balik lagi, kecil lagi, takkan masuk neraka kot. So Rasulullah SAW jawab, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Sama macam jawapan yang tanya anak-anak orang beriman tadi. Allah lebih mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Ada yang berpendapat bahawa sebenarnya Allah Ta'ala melihat kalau dia ni diberi umur panjang, misalnya dia tak mati pada waktu kecil, dia berumur, adakah dia akan memilih Islam atau kafir? Allah mengetahui. Begitu juga anak orang beriman tu, bermakna Allah Ta'ala akan lebih mengetahui apa yang dia akan amalkan. Tetapi jawapan tu pun susah juga. Pasal apa? Bila Nabi kata min abaihim, jadi min tu perlu dimaknakan dengan sebahagian. Maknanya sebahagiannya akan mengikut mak ayah mereka, maknanya sebahagian lagi tak. Jadi kalau ayah-ayah orang beriman itu dia mati dalam keadaan beriman masuk syurga, maka sebahagian anak mereka pun akan mengikut, maksudnya dengan mereka itu pun akan beriman. Allah mengetahui mereka akan mati dalam keadaan beriman dan ikut masuk syurga juga. Ataupun sebaliknya, sebahagiannya tidak akan mengikut. Maknanya bila mereka kalau membesar, mereka akan memilih kekufuran, kemudian mereka akan masuk neraka lah, tak akan masuk syurga. Begitu sebaliknya, begitu juga anak-anak orang kafir. Anak-anak orang musyrikin, kalau dia mati dalam keadaan musyrik, confirm lah di neraka. Kemudian anak dia kalau membesar dan memang memilih kekafiran, maka akan masuk neraka juga. Tapi kalau dia memilih keimanan, dia tak akan ikut. Contohnya kisah ni lah yang paling jelas sekali, kisah Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir kan. Kisah Nabi Musa dengan kisah Nabi Khidir. Jadi bila dia bunuh kan, dia bunuh budak tu, Nabi Khidir bunuh budak tu. So bila Nabi Musa tanya, akhir sekali kan jawapan diberikan bahawa dia ni apabila dia besar, dia akan derhaka pada ibu bapa, dia akan menyusahkan mak ayah dia. Jadi maknanya dimatikan, dibunuh. Maknanya di situ Allah Ta'ala perintahkan Nabi Khidir buat tu atas perintah Allah lah, bukan di atas apa ni andaian dia sendiri. Dia buat benda tu atas perintah Allah. Jadi dia kata dia diperintahkan oleh Allah untuk membunuh kerana bila dia besar nanti dia akan derhaka kepada mak ayah dia, dia akan menyusahkan mak ayah dia. Maksudnya Allah mengetahui kalau orang tu diberi umur panjang apa dia akan buat. Di sini sebab itulah Nabi kata Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang dia akan amalkan. Maksudnya kenapa dia ni akan masuk syurga? Sebab bila dia besar nanti dia akan memilih untuk buat amalan-amalan yang soleh. Dia mati, dia akan masuk syurga. Sebab itulah waktu dia kecil, aku memang walaupun aku matikan dia waktu kecil, dia akan tetap masuk syurga.
Begitu juga anak orang kafir. Jadi Allah Ta'ala, Nabi kata Allah lebih mengetahui apakah yang dia akan amalkan. Maksudnya kalau diberi umur panjang, dia akan kafir juga, maka bila dia mati, dia akan masuk neraka. Itu jawapan Nabi lah. Antara syarahan ulama terhadap jawapan Nabi dalam hadis ni. Ini sedikit petikan daripada syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Nawawi mengatakan ikhtalafu fi atfalil musyrikin. Ulama khilaf di dalam masalah anak-anak kecil yang mati sebelum balik di kalangan musyrikin. Faqila finnar wa qila yatawaqqafu fihim was-sahih allazi alaihi al-muhaqqiqun innahum fil jannah. Ini Imam Nawawi ya. Ada Imam Nawawi kata ulama khilaf, ada qil ni qaul dhaif lah, mengatakan neraka. Wa qila yatawaqquf, ada qil kata tawaqquf fihim. Jadi mana kita tak bahas surga neraka, kita tawakuf. Was-sahih allazi alaihi al-muhaqqiqun innahum fil jannah. Yang sahih pendapat ulama-ulama muhaqqiq, mereka di syurga. Li khabar al-Bukhari innahu sallallahu alaihi wasallam ra'a Ibrahim al-Khalil fil jannah. Wa hawlahu auladun nas qalu ya Rasulullah wa aulal musyrikin qala wa aulal musyrikin. Li qawlihi ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Jadi di sini mereka berdalilkan dengan ayat Quran tadi jugalah. Jadi hadis Bukhari menunjukkan bahawa Nabi SAW melihat Nabi Ibrahim di dalam syurga dan di sekelilingnya ada anak-anak manusia. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, anak-anak orang musyrikin. Rasulullah kata, ya, anak-anak orang musyrikin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lepas Nabi melihat, tak pasti sama ada di Mi'raj ataupun dalam mimpi, mungkin di Mi'raj, Nabi Ibrahim dalam syurga bersama dengan anak-anak kecil. So, lepas tu sahabat tanya, anak-anak kecil orang musyrikin ke? Atau Nabi kata anak kecil orang musyrikin. Jadi itu dalil Bukhari. Bukhari sahih kan. Lepas tu wali qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, kata Imam Nawawi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum sehinggalah kami mengutuskan rasul. Surah Isra ayat 15. Wa hum ghairu mukallafin fala hajata 'alaihim ittifaqan. Fala hujjata 'alaihim ittifaqan. Mereka itu bukan mukallaf, maka tidak ada hujah ke atas mereka untuk kenapa mereka tidak beramal. Mereka bukan mukallaf. Jadi itu maknanya Imam Nawawi memilih bahawa semua anak-anak, sama ada orang muslimin ke atau musyrikin ke, kalau mati sewaktu kecil sebelum umur baligh, mereka semua di syurga, kerana ada dalil daripada Sahih Bukhari dan daripada Quran lah tertentu. Ada yang mengatakan tawakuf tu lebih paling rajih tawakuf. Menurut sebagian ulama tawakuf tu lebih rajih. Tapi di sini kata Imam Nawawi, yang muhakkikin punya pendapat adalah syurga. Dalil Quran dan Sahih Bukhari. Hadis yang seterusnya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wa'idatu wal mau'udatu fin nar, rawahu Abu Daud rahimahullah. Hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda, al-wa'idu, orang yang menanam anak hidup-hidup, wal mau'udatu, dan anak yang ditanam hidup-hidup, biasanya anak perempuan. Ini cerita zaman Arab dulu lah, Arab jahiliah. Dia orang ni suka tanam anak perempuan hidup-hidup kerana takut miskin, takut anak perempuan tu berkongsi makanan dengan dia orang, menyebabkan dia orang akan jadi susah. Kebanyakannya orang miskin dia akan tanam hidup-hidup. Tanam hidup-hidup anak perempuan. Jadi itu wal mau'udatu dalam dalam Al-Quran pun ada kan, wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. So Nabi kata finnar.
Mana yang menanam dan yang ditanam, dua-dua neraka. Tapi jawapannya seperti tadi lah. Jawapannya seperti tadi. Walaupun di sini tapi hadis ni hanyalah riwayat Abu Daud. Hadis yang menunjukkan mereka di syurga itu hadis riwayat Bukhari, bahkan ayat Al-Quran. Jadi tak tahulah kalau ditanam umur dah balik, tak tahulah. Ataupun ada satu lagi lah alasan. Ada satu lagi alasan ulama mengatakan bahawa segala hadis-hadis ni Nabi riwayatkan sebelum turun ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Hadis bagi ulama kata hadis-hadis yang Nabi riwayatkan itu sebelum turunnya ayat Quran tersebut. Jadi setelah turunnya ayat Quran tersebut barulah menunjukkan bahawa anak-anak sesiapa saja yang belum sampai umur baligh dan tidak sampai dakwah kepadanya, mereka semua tidak akan diseksa oleh Allah Ta'ala. Dia kadang-kadang ayat tu turun lambat. Berkemungkinan lah ulama kata hadis-hadis yang menunjukkan masuk neraka semua ni sebelum turun ayat tersebut. Jadi setelah turun ayat tersebut barulah diketahui bahawa semuanya tidak akan diseksa bagi orang yang di ahli fatrah, anak-anak belum balik. Anak-anak yang belum balik, sama ada anak musyrikin ke muslimin ke, confirm lah. Itu sebahagian pendapat ulama lah. Al-Faslus Salis, fasal yang ketiga. Masih lagi dalam bab Iman bil Qadar. An Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha faragha ila kulli 'abdin min khalqihi min khamsin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah pun selesai dalam penciptaan hambanya pada 5 perkara, iaitu min ajalihi, ajalnya, berapa lama dia akan hidup di dunia sudah pun selesai, maksudnya sudah ditakdirkan lah, sudah muktamad. Wa amalihi, amalannya. Wa marja'ihi, dan tempat pembaringannya. Wa atharihi, dan kesannya. Wa rizqihi, dan rezekinya. Rawahul Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad. Wa atharihi di sini Ibnu Hajar dia tafsirkan kepada, disyarahkan harakatihi. Asyara bihima ila anna jami'a harakatihi wa sakanatihi quddirat fil azal wa khutimat fala yuzdadu biha wala yanqusu. Maksudnya pergerakan dia. Asar tu maksudnya pergerakan-pergerakan dia semua pun sudah ditakdirkan. Kembali kepada hujah yang sebelum ni lah, yang seperti yang saya jelaskan sebelum ni. Maknanya kalaulah amalan dia pun sudah ditetapkan, so apa gunanya satu orang tu dia berusaha kan untuk beramal, semuanya sudah ditakdirkan. Jadi cuma jawapan yang paling simple itulah, walaupun sudah ditakdirkan amalan, kita tahu ke kita ni ditakdirkan akan melakukan apa pada masa akan datang, sekejap lagi, sejam lagi, 2 jam lagi, petang nanti, malam nanti, besok pagi, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kita tahu ke apa yang kita akan buat? Maksudnya yang sudah ditakdirkan itu kita tahu ke? Tak ada manusia pun tahu. Ma tadri nafsun maza taksibu qada. Tidak ada seorang manusia pun yang tahu apa dia akan lakukan besok hari. Ayat Quran kan. Jadi memang sudah ditakdirkan, cuma kita pun tak tahu apa benda yang ditakdirkan. Takkan kita nak kata aku tak nak buat itulah sebab dah takdirkan, dah takdirnya begitu. Macam mana kita tahu takdir kita? Ada malaikat datang beritahu ke? Itu jawapan yang paling mudah. Dalam masa yang sama kita diberi kehendak, diberi pilihan. Kita diberi iradah hadisah. Kita ada pilihan, ada kehendak. Sebenarnya apa yang kita pilih itulah takdir. Tanpa dipaksa. Tak ada siapa pun boleh kata kita punya keinginan pun satu paksaan daripada Allah, paksaan daripada takdir. Tak ada. Kita berkehendak, tapi yang kita kehendaki itulah takdir. Kalau perkara-perkara yang kita lakukan itu menyalahi kehendak kita, dia ada banyaklah, seperti yang saya panjanglah kalau nak cerita balik bab ni. Maknanya kesimpulan lagi saya ulang balik, perbuatan manusia ni ada 2 jenis, satu dipanggil ittirari, satu dipanggil ikhtiari. Kalau perbuatan ittirari, benda tu yang memang kita di luar kemampuan kita, kita tak boleh nak
kita tak boleh nak mengatasinya lah. Contohnya kita nak mati, tak ada siapa pun boleh tolak kematian. Ataupun kita sakit, kadang-kadang kita tak boleh tolak, tiba-tiba sakit tanpa sebab dia dah datang sakit. Kita ada benda yang kita tak boleh ubah, dipanggil af'alul ittirari, ataupun dalam istilah lain dipanggil takdir mubram. Takdir mubram, ketetapan yang kita tak boleh. Atau contohnya kita akan tua. Kalau kita umur panjang, kita akan tua. Kita tak boleh nak tolak benda tu. Rambut berguban misalnya, sebagian orang tak boleh tolak benda tu. Kita akan mati, itu tak boleh tolak. Kita tak boleh terbang, tak boleh, memang tak boleh. Kita nak tukar, kita nak terbang, kecuali Superman atau naik kapal terbang. Naik kapal terbang boleh, terbang tak boleh. Itu ketetapan yang kita tak boleh nak tolak, dipanggil af'alul ittirari ataupun takdir mubram. Yang kedua dipanggil af'alul ikhtiyari. Af'alul ikhtiyari ni perkara-perkara yang di bawah pilihan kita. Di bawah pilihan kita. Cuma dia ada dua, satu bab agama, satu yang bukan agama lah. Benda-benda maksudnya benda-benda harus. Yang bukan agama ni kita maksudnya benda-benda harus. Makan, minum misalnya, kita nak makan apa pagi ni, lagi tengah hari nak makan apa, kita boleh pilih. Tapi itu pun tetap juga takdir. Apa yang kita pilih itu sebenarnya takdir, tanpa ada paksaan. Terkadang ada paksaan pula, kita akan nak makan lauk ayam, tiba-tiba ada orang datang belanja kita makan ikan bakar. Kita makan juga. Maknanya kita punya pilihan nak makan ayam, tiba-tiba orang belanja kita ikan bakar. Mana contohnya lah, itu ittirari, dia akan pergi kepada ittirari. Tapi dia masih berbangsa jenisnya jenis ikhtiari. Takdir dipanggil takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq, mu'allaq dengan pilihan kita. Itu bab-bab harus. Satu lagi bab-bab agama. Kalau bab agama, kebanyakannya dia akan mengikut pilihan kita. Sebab apa? Kalau tidak, tak ada maknanya kita disuruh bersyariat. Dia akan membatalkan syariat itu sendiri. Sebab tu Allah perintahkan kita kan, aqimus solat wa atuz zakat. Tunaikanlah solat, tunaikanlah zakat. So kalau kita tak diberi pilihan, maknanya tak ada makna lah syariat itu sendiri. Jadi Allah Ta'ala beri kita pilihan di situ. Dia panggil af'alul ikhtiyari lah, yang bahagian bab agama ni. Dan Allah juga tahu kita akan pilih apa. Itu masalah dia. Masalah dia maksudnya Allah Ta'ala sudah pun mengetahui apa yang seseorang itu akan pilih bila berhadapan dengan perintah agama. Adakah dia akan melaksanakannya ataupun meninggalkannya? Ataupun larangan-larangan agama, adakah dia akan meninggalkannya atau dia akan lakukan larangan itu? Allah dah tahu sejak azali. Jadi Allah tulis apa yang kita akan pilih sebenarnya. So dia bukan satu paksaan daripada takdir. Kita sini sebenarnya yang pilih sebenarnya. Dan mustahil seorang itu dia semayang kerana dia kata dia dipaksa oleh takdir. Ataupun dia tak semayang kerana dipaksa oleh takdir. Ataupun dia berzina misalnya, na'udzubillah, dia kata dia dipaksa oleh takdir. Bohong. Dia sendiri yang berkehendak. Dia sendiri yang memilih. Faham? Jadi amal ini maknanya Allah Ta'ala menuliskannya sebab Allah Ta'ala sudah mengetahui sejak tadi apa yang akan dipilih oleh hamba dia. Ini sebenarnya penjelasan daripada ulama Maturidiyah. Ulama Maturidiyah. Ini yang sesuai untuk kita, untuk zaman sekarang ni. Sebab apa? Itu lebih menenangkan hati kita lah. Kalau tak, nanti dia akan pergi kepada Jabariyah. Kita rasa kita dipaksa oleh takdir. Tidak. Kita tak dipaksa oleh takdir. Allah Ta'ala tidak zalim. Okey, hadis yang terakhir insya-Allah. Yang ke-114, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man takallama fi syai'in minal qadari su'ila anhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang berbahas tentang sesuatu daripada takdir, maka dia akan ditanya pada hari kiamat. Wa man lam yatakallam fihi lam yus'al anhu. Barang siapa yang tidak berbahas mengenainya, maka dia tidak akan ditanya. Maksudnya siapa yang mempertikaikan takdir, siap. Besok di akhirat Allah akan tanya. So siapa yang senyap tak mempertikaikan, dia tak akan ditanya. Cuma yang ulama bahas ni sebenarnya ulama nak menerangkan apa itu takdir. Di sini yang dimaksudkan oleh hadis ni, dia membahaskan tentang takdir itu sendiri, dia mempersoalkan tentang takdir itu sendiri. Itu yang akan ditanya di akhirat nanti. Kita tak boleh pertikaikan takdir Allah Taala.
Cuma ulama dia tak bahas lah bab tu. Cuma ulama jelaskan apa makna takdir, apa makna beriman dengan takdir. So apa yang berlaku di antara takdir Allah dengan kita ni disuruh untuk menjalani syariat. Ulama terangkan bab tu je. Ulama tak mempertikaikan takdir. Yang mempertikaikan takdir bahkan menolak takdir macam Qadariyah, Mu'tazilah, itu memanglah itu memang ahli bid'ah, ahli fasik. Wallahu alam. InsyaAllah ada beberapa lagi hadis tentang takdir ni, tak habis lagi, panjang. Kita sambung pada bulan depan insyaAllah. Jadi setakat tu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala. Apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, kita faham akan sampaikan, dan kita tangguh dulu dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Amin wa iyyakum.